Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas Islam pada hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu Al-Maf'ulun Fihi. Al-Maf'ulun Fihi. Kamu semua boleh buka buku aktiviti ataupun buku latihan masing-masing pada muka surat yang ke-59. Baiklah, Ustazah terangkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Maf'ulun Fihi. Maf'ulun fihi ni maksudnya nak menerangkan tentang sesuatu perbuatan. Menerangkan perbuatan itu tentang apa? Menerangkan tentang dua perkara. Yang pertama, bilakah perbuatan itu berlaku? Maksudnya benda yang kita buat tu berlaku waktu siang ke, waktu pagi ke, waktu malam ke, waktu petang ke. Okey, itu adalah maf'ulun fihi. Menerangkan tentang sesuatu perbuatan tu bila, masa kita buat perbuatan tu bila. Okey, itu yang pertama. Dan maf'ulun fihi juga ada maksud yang kedua, iaitu menerangkan sesuatu perbuatan tu berlaku di mana. Di mana. Okey, jadi itu adalah maksud maf'ulun fihi. Apakah maksud maf'ulun fihi? Menerangkan tentang sesuatu perbuatan itu berlaku pada waktu bila atau di mana perbuatan itu dilakukan. Okey, jadi maf'ulun fihi ni adalah maf'ul yang menerangkan tentang masa dan tempat. Masa berlaku sesuatu perbuatan itu dan tempat berlakunya sesuatu perbuatan itu. Baiklah, Ustazah harap kamu jelaslah dan faham apakah yang dimaksudkan dengan maf'ulun fihi. Baiklah, Ustazah akan bacakan ta'rif ataupun pengertian maf'ulun fihi. Al-maf'ulun fihi ismun mansubun ala taqdiri fi. Ismun mansubun ala taqdiri fi yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه. مفعول فيه هو اسم المنصوب. Maksudnya maf'ulun fihi dia adalah isim ataupun kata nama. Mansubun maksudnya baris akhirnya fathah. Ala taqdiri fi membawa maksud fi. Fi tu kita boleh terjemahkan sebagai pada ataupun di. Contoh, Abu pergi ke sekolah pada waktu pagi. Okay, itu adalah maf'ulun fihi. Ataupun Abu makan nasi di dapur. Okay, jadi maf'ulun fihi membawa dua maksud ataupun fi ni membawa dua maksud, sama ada pada ataupun di. Yuzkaru li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Yuzkaru perkataan fi itu disebutkan. Yuzkaru perkataan fi itu disebutkan li bayani untuk menerangkan. Li bayani untuk menerangkan zamani masa. Zamani masa al-fi'li berlakunya sesuatu perbuatan. Masa berlakunya sesuatu perbuatan atau makanihi tempat berlakunya perbuatan itu atau tempat berlakunya perbuatan itu. Jadi maf'ulun fihi ni dia adalah isim ataupun kata nama mansub, maksudnya perkataan itu baris akhirnya fathah. Ala taqdiri fi, maf'ulun fihi membawa makna fi iaitu pada ataupun di. Yuzkaru perkataan fi itu disebutkan. Untuk apa? Apakah tujuan fi ini disebutkan? Untuk menerangkan, dibayani untuk menerangkan zamani masa al-fi'li, masa berlakunya sesuatu perbuatan itu atau makanihi tempat berlakunya perbuatan tersebut. Baiklah. Jadi saya ulang sekali lagi, maf'ulun fihi ni adalah maf'ul ataupun untuk menerangkan. Maf'ulun fihi ni fungsinya ataupun tujuannya ataupun ayat maf'ulun fihi ni adalah untuk menerangkan bila berlaku sesuatu perbuatan dan di mana perbuatan itu berlaku. Jadi maf'ulun fihi ni melibatkan dua benda. Yang pertama melibatkan masa, yang kedua melibatkan tempat.
Baiklah, kita baca contoh. Al-misalu. Al-misalu. Qumtu amamaka yawmal ahadi. Qumtu amamaka yawmal ahadi. Saya duduk amamaka di hadapan kamu yauma pada hari Ahad. Yauma pada hari Ahad. Okey. Taqdiruhu maksudnya di sini qumtu saya duduk. Afwan. Qumtu saya berdiri. Qama saya berdiri, bukan duduk maaf kesilapan. Qumtu saya berdiri amamaka di hadapan kamu yauma pada al-ahadi. Yauma pada hari al-ahadi Ahad. Jadi bila kamu dengar satu terjemah dalam ayat ni, kamu akan dapat atau kamu akan dengar dua perkataan, iaitu fi dan pada. Qumtu saya berdiri amamaka di hadapan kamu amamaka pada hari Ahad. Okey, jadi ayat ini yang sebenarnya adalah tulisan yang sebenarnya adalah ataupun maksudnya adalah qumtu fi amamaka. Qumtu fi amamika, saya berdiri di amamika hadapan kamu, fi pada yaumi hari al-ahadi Ahad. Okey, jadi maf'ulun fih ni kalau kita andaikan, kalau kita takdirkan ayatnya fi amamika fi yaumil ahadi, tapi kita tak tulis pun fi ni. Fi dua ni kita tak tulis pun. Ini sekadar dari sudut maksud. Okey, tapi kalau dalam tulisan Arab kamu nak tulis maf'ulun fih, kamu cuma tulis je saya berdiri di hadapan kamu yaumil ahadi. Dalam tu dah ada membawa maksud di dan pada. Okey, jadi fi ini dalam ayat kamu tak perlu tulis. Boleh faham tak? Okey, itu maf'ulun fih. Sebab apa? Fi ni dia membawa maksud di ataupun pada kan. Jadi dalam bahasa Arab kamu tak perlu nak terjemahkan dah. Di nak kena cari Arab dia, pada nak cari Arab dia, tak perlu. Terus saja tulis saya berdiri hadapan kamu hari Ahad. Dah membawa maksud dalam ayat tu, saya berdiri di hadapan kamu pada hari Ahad. Jadi di tu tak payah nak cari dah perkataan Arab dia, pada pun dah tak payah nak cari. Cumanya kalau dari segi, kalau kita nak fahamkan ayat, macam ni lah. Fi amamika fi yaumil ahadi. Tapi tak perlu pun tulis fi pertama dengan fi yang kedua. Sebab ini kita kata dia dah termasuk dalam maksud amamaka di hadapan kamu, dan fi yang kedua dah termasuk dalam maksud yauma pada hari Ahad. Okey. Baiklah. Sekarang kita masuk pula kepada anwa'ul maf'ulun fihi wa i'rabuhu. Kita masuk pula kepada anwa'u bahagian-bahagian maf'ulun fih wa i'rabuhu dan i'rab maf'ulun fih. Bahagian-bahagian maf'ulun fih dan i'rab maf'ulun fih. Baiklah, kalau tengok di sini dia dibahagikan maf'ulun fih ni kepada dua bahagian. Yang pertama zarfuz zamani. Zarfuz zamani. Yang kedua, zarful makani. Zarful makani. Baiklah. Zarful makan maksudnya keterangan tentang masa. Zarful zaman maksudnya keterangan tentang masa. Zarful makan maksudnya keterangan tentang tempat. Jadi, kalau maf'ulun fih tu, sesuatu perbuatan tu, dia menerangkan tentang masa berlaku perbuatan tersebut, kita panggil maf'ulun fih tu, kita panggil dia zaraf zaman. Kemudian, kalau maf'ulun fih tu menerangkan ataupun perbuatan tu menerangkan tentang tempat berlakunya sesuatu perbuatan, kita panggil maf'ulun fih tu zaraf makan. Okey, jadi kalau perbuatan tu menerangkan tentang masa, bila masa berlaku perbuatan tu, kita panggil zaraf zaman. Kalau perbuatan tu, ayat tu menerangkan tentang perbuatan tu berlaku tempat mana, di mana, kita panggil ayat tersebut maf'ulun fih zaraf makan. Zaraf zaman masa, zaraf makan tempat. Baiklah. Kita lihat pula perkataan-perkataan yang termasuk dalam maf'ulun fih, dalam perbuatan yang menerangkan tentang
bila tentang masa ataupun zaraf makan. Sabahan, pagi. Lailan, malam. Masaan, petang. Al-ana, sekarang. Sa'atan, contohnya 1 jam. Munzu, sejak. Ghairul zalika, maksudnya lain-lain perkataan lagi yang membawa maksud, menunjukkan maksud keterangan tentang masa. Harap kamu boleh salin maksud lah. Sabahan pagi, lailan malam, masaan petang, al-ana sekarang, sa'atan jam, 1 jam, munzu sejak. Okey, kita tengok contoh maf'ulun fih yang menerangkan tentang bilakah masa berlakunya sesuatu perbuatan tersebut. Yang pertama, Zahabtu ilal madrasati sabahan. Zahabtu ilal madrasati sabahan. Zahabtu, saya pergi, ila, ke, al-madrasati, sekolah, sabahan. Sabahan pagi, tapi dalam sabahan ni dia keterangan tentang masa. Tentang masa maksudnya bilakah perbuatan dia pergi sekolah tu berlaku. Jadi perbuatan dia pergi sekolah tu berlaku pada waktu pagi. Jadi dalam ni dah termasuk terjemahan pada waktu pagi. Kita tak terjemahkan pagi, kita terjemahkan pada waktu pagi. Sebab apa kita terjemahkan sabahan ni pada waktu pagi? Sebab sabahan adalah maf'ulun fih, keterangan tentang masa berlaku perbuatan tersebut. Jadi terjemahan dia pada waktu pagi, kena letak pada waktu pagi. Harap kamu boleh fahamlah yang saya cerita ni. Saya ulang sekali lagi. Zahabtu, saya pergi, ila, ke, al-madrasati, sekolah, sabahan, pada waktu pagi. Jadi bilakah masa ataupun bilakah berlakunya perbuatan dia pergi ke sekolah? Perbuatan itu berlaku pada waktu pagi. Jadi sabahan adalah zarf zaman. Kenapa sabahan adalah zarf zaman? Sebab zarf zaman ni keterangan tentang masa. Jadi kita i'rabkan sabahan. Kamu boleh i'rabkan sabahan ni sebagai maf'ulun fih. Okey, kalau kamu letak maf'ulun fih ni dia lebih umum. Maksudnya kalau letak maf'ulun fih, contohnya kalau kamu nak letak maf'ulun fih mansubun bil fathah az-zahirah, boleh. Tak ada masalah pun. Cumanya maf'ulun fih ni lebih umum sebab dia dalam maf'ulun fih ni termasuk keterangan tentang masa dan tempat. Okey, jadi kalau kamu buat kalau kamu i'rab, kamu sebut zarf zaman, dia lebih khusus lah. Maksudnya ayat ni, sabahan ni keterangan tentang masa. Okay, jadi tak kisah nak i'rab macam mana pun boleh. Maf'ulun fih, buat dua-dua lagi senang, mudah sikit. Maf'ulun fih zarf zaman, keterangan tentang masa. Mansubun, maksudnya mansub. Apakah mansub? Okey, jelaskan mansub itu apa. Mansub itu bil fathah az-zahirah. Mansub itu baris akhirnya fathah yang nampak jelas, zahirah nampak jelas di hujung perkataan tersebut. Baiklah, maf'ulun fih ni ada dua i'rab. Yang pertama kita i'rab sebagai mansub. Okey, kita tengok pula contoh i'rab dan contoh ayat zaraf zaman yang kedua. Raja'a at-talibu ad-durusa munzu as-sabahi. Raja'a at-talibu ad-durusa munzu as-sabahi. Telah mengulang kaji ataupun pelajar itu, raja'a, pelajar itu telah mengulang kaji, ad-durusa, pelajaran-pelajaran, munzu, sejak, as-sabahi, pagi. Munzu, sejak, as-sabahi, pagi. Okey, bilakah masa ataupun bilakah waktu pelajar tersebut mengulang kaji pelajaran? Bila? Okey, jadi kita nak menerangkan tentang perbuatan pelajar tu mengulang kaji bila. Okey, perbuatan dia berlaku, perbuatan mengulang kaji itu berlaku munzu sabahi, sejak pagi. Baiklah, munzu ini adalah zaraf zaman, keterangan tentang masa. Sebab munzu membawa maksud sejak. Sejak tu adalah berkaitan dengan masa. Jadi munzu adalah zaraf zaman, keterangan tentang masa.
Baiklah, kita i'rabkan munzu. Munzu ni adalah zaraf zaman. Kamu nak letak maf'ulun fih zaraf zaman pun boleh. Letak maf'ulun fih sebelum dia boleh. Tak letak pun tak apa. Yang atas ni nak letak maf'ulun fih pun tak apa. Tak letak pun tak apa. Tapi selebih elok lah letak dua-dua. Maf'ulun fih zaraf zaman. Munzu adalah keterangan tentang zaman, tentang masa. Kemudian dia kata mabni ala dhammi. Munzu dia kata mabni ala dhammi ni maksudnya munzu, perkataan ataupun baris hujung munzu kekal dengan baris dhammah. Mabni maksudnya perkataan munzu ni baris akhirnya sampai bila-bila, sampai kiamat, sampai masuk syurga. Perkataan dia barisnya yang hujung tu tetap munzu, tidak akan berubah. Tak akan berubah bunyi munzi, munza, tidak akan berubah. Itu yang dimaksudkan dengan mabni ala dhammi. Selama-lamanya kekal dengan baris dhammah di hujung. Fi mahalli nasbin. Okey, walaupun dia kekal dengan dhammah di hujung, dia tetap duduk dalam bab mansub, menjadi maf'ulun fi. Okey, kenapa fi mahalli nasbin tu dia tetap duduk di tempat mansub? Maksudnya dia tak boleh dibariskan dengan fathah. Okey, sebab apa? Sebab orang Arab memang baca munzu, orang Arab tak baca munzi. Jadi kita kena ikut orang Arab lah. Bila sesuatu perkataan tu orang Arab kekalkan baris, kita tak boleh nak ubah. Okey, dia macam ni. Kenapa sabahan kita i'rabkan mansub? Kenapa munzu kita kata mabni? Okey, dia kaedah dia macam ni. Kalau sesuatu perkataan tu kamu pernah dengar baris lain sabahan. Okey, kamu pernah dengar tak perkataan sabahun? Pernah dengar tak perkataan sabahin? Okey, jadi sabahan ni kita pernah dengar sabahun, sabahul khair kan? Pernah dengar kan? Dibaca juga dengan sabahun, baris dhammah. Maksudnya bila sesuatu perkataan itu baris akhirnya boleh berubah-ubah, boleh baca fathah, boleh baca kasrah, boleh baca dhammah ikut ayat, maka kita katakan perkataan itu mansub. Sebab itulah kita kata mansub. Sebab apa kita kata mansub? Dia boleh berubah-ubah. Okey, sabahun, sabahin, sabahan. Kalau sesuatu perkataan tersebut barisnya kekal dan tak boleh berubah, memang bacaan dia kekal macam ni, munzu. Macam kamu dengar perkataan tu memang munzu, kamu tak pernah dengar pun selain daripada bunyi macam ni, kamu kan? Jadi bila sesuatu perkataan tu memang kita tak pernah dengar baris lain daripada yang satu ni sahaja munzu, maka kita katakan dia mabni ala dhammi. Maksudnya selama-lamanya kekal baris tersebut dengan dhammah, tidak berubah. Okey, harap kamu faham dengan contoh yang pertama, iaitu zarf zaman, bahagian keterangan tentang masa. Baiklah, sekarang kita masuk pula kepada pembahagian maf'ulun fih yang kedua, iaitu zarful makan, iaitu membawa maksud di manakah tempat berlakunya perbuatan itu ataupun di manakah tempat sesuatu perbuatan itu dilakukan. Jadi zarful makan membawa maksud keterangan tentang tempat. Baiklah, kita lihat sama-sama apakah contoh-contoh perkataan yang membawa maksud tempat berlakunya sesuatu perbuatan tersebut ataupun termasuk dalam kategori zarful makan, keterangan tentang tempat. Baiklah, contohnya adalah fauqa di atas, tahta di bawah, amama di hadapan, khalfa di belakang, baina di antara, haisu ketika mana, ataupun ketika, wa ghairu zalika dan lain-lain lagi perkataan yang membawa maksud keterangan tentang tempat. Fauqa di atas, tahta di bawah, amama di hadapan, khalfa di belakang, baina di antara, haisu ketika atau ketika mana. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama. Wada'tu al-qalama fawqa al-kursi. Saya meletakkan pen fawqa di atas kerusi. Saya meletakkan pen di atas kerusi. Okey. Di manakah tempat dia meletakkan pen? Di manakah tempat ataupun perbuatan dia meletakkan pen itu? Tempat dia meletakkan pen itu adalah di atas kerusi.
Jadi fauqa ini adalah keterangan tentang tempat di manakah pen itu diletakkan. Baiklah, kita tengok fauqa berakhir dengan baris fathah. Kita i'rab sama-sama. Fauqa maf'ulun fih. Maf'ulun fih, zarful makan, keterangan tentang tempat. Mansubun, mansub. Apakah maksud mansub? Mansub ini, perkataan itu baris akhirnya fathah. Kemudian kita terangkan apakah itu mansub. Mansub itu maksudnya bil fathah az-zahira. Baris akhirnya fathah yang nampak jelas. Kemudian contoh yang kedua. Ata'allamu ad-darsa haitsu yadkhulu al-muallimu al-fasla. Saya belajar pelajaran itu ketika mana guru masuk ke kelas. Saya belajar pelajaran itu ketika mana guru masuk ke kelas. Baiklah, haitsu adalah zaraf makan, keterangan tentang tempat. Di manakah tempat dia belajar subjek tersebut? Dia belajar subjek tersebut, tempatnya di dalam kelas bersama guru. Ataupun contoh, di manakah kamu belajar subjek sains? Di manakah kamu belajar subjek bahasa Arab? Tajuk sekian-sekian. Kami belajar subjek bahasa Arab, tajuk sekian-sekian di dalam kelas bersama guru. Okey, ini maksud haitsu. Di manakah tempat dia belajar pelajaran tu? Dalam kelas. Ketika masuknya guru. Dalam kelas bersama guru. Okey, itu maksudnya. Okey. Haitsu di sini adalah zaraf makan. Mohon perbetulkan kesilapan cetakan. Okey, bukan zaman. Zaraf makan. Haitsu adalah keterangan tentang tempat. Haitsu zaraf zaman. Zaraf makan. Boleh i'rab maf'ulun fi zaraf makan. Gantikan zaman dengan makan. Mabni ala dhammi. Okey, haitsu ni adalah mabni ala dhammi. Apakah maksud mabni ala dhammi? Maksudnya kekal selama-lamanya dengan baris dhammah. Haitsu. Sebab apa? Kita katakan haitsu ni kekal selama-lamanya dengan baris dhammah sebab memang tak pernah ada, kita memang tak pernah jumpa perkataan ni dibaca daripada haitsu. Kita tak pernah jumpa. Memang dalam buka lah kita Arab, buka lah buku mana-mana pun tak akan pernah jumpa perkataan haisi ataupun haisa. Yang ada hanyalah dibaca dengan haitsu. Sebab itulah i'rab ataupun huraian tentang haitsu ni adalah mabni ala dhammi, kekal dengan baris dhammah. Fi mahalli nasbin, walaupun dikekal dengan baris dhammah, dia tetap menjadi maf'ulun fih yang mansub. Dia macam ni lah. Maf'ulun fih ni, perkataan maf'ulun fih ni kalau ikut kaedah, dia kena mansub. Apakah maksud mansub? Mansub itu perkataan tersebut berakhir dengan fathah. Bila kita gunakan mansub kita gunakan bila kamu pernah dengar dibaca selain daripada baris fathah. Fauqa, fauqi, wa min fauqihim. Dalam Al-Quran disebutkan juga min fauqihim. Min fauqihim. Maksudnya perkataan fauqa ni dibaca juga dengan baris lain. Fauqi, baris kasrah. Min fauqihim. Jadi bila maf'ulun fih tersebut, sesuatu perkataan tu boleh dibaca berubah-ubah baris, maka kita i'rabkan dia mansub. Okey, boleh faham tak? Dan bila maf'ulun fih tu atau keterangan tentang masa atau tempat tu hanya dibaca dengan satu baris sahaja dan tak pernah berubah barisnya, maka kita sebut mabni ala dhammi. Okey. Fi mahalli nasbin, dia tetap duduk di tempat nasab walaupun baris dhammah, tapi kita kirakan haitsu ni juga sebagai nasab. Maf'ulun fih, dia menjadi maf'ulun fih, keterangan perbuatan yang menerangkan tentang masa dan tempat, cumanya tak boleh dibariskan dengan fathah. Okey, macam itulah maf'ulun fih. Okey, sekali lagi saya ulang, maf'ulun fih ni dia membawa maksud keterangan tentang sesuatu perbuatan tersebut. Tentang apa? Yang pertama, bilakah masa berlaku perbuatan itu, kita panggil zaraf zaman ataupun keterangan tentang masa. Ataupun maf'ulun fih ni tujuan dia untuk menerangkan di manakah tempat berlakunya perbuatan itu, maka kita panggil zaraf makan, keterangan tentang tempat. Okey, kalau kita nak terang sesuatu perbuatan itu berlaku
masa bila, waktu bila, kita panggil maf'ulun fihi tu zaraf zaman. Kalau kita nak ceritakan, nak terangkan sesuatu perbuatan tu berlaku dekat mana, tempat berlakunya, kita kata zaraf makan, keterangan tentang tempat. Dan maf'ulun fihi tu, kalau perkataan tersebut baris akhirnya boleh berubah-ubah, maksudnya kamu pernah dengar juga selain macam sabahan, kita pernah dengar sabahun, sabahul khair, dibaca juga dengan dhammah. Fawqa, kita dalam Quran ada juga disebutkan selain baris fathah wa min fawqi, maka maf'ulun fihi tu kita i'rabkan dia sebagai mansub. Tetapi jika perkataan maf'ulun fihi itu memang tidak pernah dibaca selain daripada satu baris ini sahaja, munzu, takkan ada munzi dan munza, memang dalam Al-Quran, dalam kitab, dalam mana-mana pun takkan jumpa selain daripada munzu, dan orang Arab memang hanya baca perkataan ini dengan munzu sahaja, tidak ada baris lain. Macam tu juga haisu, tidak ada baris lain, maka kita i'rabkan zaraf zaman atau zaraf makan itu mabni ala dhammi. Okey, boleh faham tak? Itu dia tajuk pelajaran maf'ulun fihi kita, zaraf zaman dan zaraf makan. Harap kamu boleh faham.